Baik, seterusnya kita ke Sarawak. Fokus berita dari Bumi Kenyalang. Jabatan Bomba dan Penyelamat pantau perubahan cuaca di seluruh negara. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering di sana. V, teruskan. Ya, Azam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memantau keadaan perubahan cuaca di seluruh negara dalam persediaan berdepan risiko bencana. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid memberitahu pemantauan ini dibuat mengikut paras air dan jumlah hujan yang turun selepas mengambil kira kejadian yang berlaku di Baling Kedah baru-baru ini. Serta berharap komuniti juga disaran lebih peka keadaan semasa untuk menghubungi agensi kecemasan selain bertindak pindah awal. Kita sebenarnya pada pagi tadi kita telah memesan ada beberapa hotspot di Sarawak ini mengalami banjir dan kita telah pun gerakkan aset dan juga keanggotaan di kawasan-kawasan berkenaan sebagai langkah satunya untuk memantau, keduanya menyelamat sekiranya diperlukan dan memindah mangsa sekiranya diperlukan. Beliau berkata demikian selepas majlis yang berlangsung di Ibu Pejabat JBPM Sarawak di Tabuan Jaya, Kuching. Antara pengisian majlis itu termasuk penyerahan aplikasi Produk Geographic Information System GIS, penyampaian sijil Hero Bomba, sijil Anugerah Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, kategori Anugerah Kecemerlangan Penguatkuasaan dan penyerahan 10 unit kenderaan utiliti JBPM Sarawak. Semua kenderaan utiliti tersebut adalah bagi menggantikan aset uzur dan menambah jumlah sedia ada mengikut keperluan di Sarawak yang lebih memerlukan kenderaan jenis pacuan 4 roda untuk operasi yang diterima oleh Pengarah JBPM Sarawak, Dato' Khairuddin Rahman. Kerajaan Sarawak bercadang menghidupkan semula projek pembangunan Bandar Baharu Bayor di Padawan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, projek Pusat Pembangunan Luar Bandar Bayor BRGC itu diaktifkan semula bagi meningkatkan potensi ekonomi kawasan itu. Jelasnya bandar baharu itu kelak akan dilengkapi pusat komersial, kawasan kediaman dan pelbagai lagi premis perniagaan. It is a process of ongoing now, meaning that we are waiting for land survey to approve all the alienation of the land. Datuk Dr. Jarib ditemui media selepas majlis penutupan taklimat keusahawanan daerah kecil Padawan dan penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP di Padawan pagi tadi. Dalam majlis itu, beliau telah menyerahkan cek MRP kepada 64 persatuan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan jawatan kuasa kampung-kampung sekitar. Ia melibatkan peruntukan berjumlah RM780,000. Masyarakat di Sarawak khasnya golongan muda diseru menghargai budaya sendiri. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, mahu golongan itu memperagakan dengan bangga batik tempatan sendiri iaitu batik linut. Ujarnya gabungan makanan, seni dan fashion ini mencipta satu inovasi dan mahu batik linut diangkat sebagai produk tempatan Sarawak. Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata demikian sempena pertunjukan fashion batik linut di Miri malam tadi. Pada majlis itu juga beliau menekankan batik perlu menjadi sebahagian daripada rangka kerja pendidikan dan latihan kemahiran dalam pembuatannya kepada belia supaya industri ini mempunyai pelapis bagi mengatasi kekurangan pekerja mahir. Sebanyak 12 karya lagu bidayuh pelbagai genre akan dipertandingkan pada Malam Anugerah Carta Lagu Bidayuh ACLB, edisi ke-8 yang bakal diadakan di Auditorium P. Ramlee Radio Televisyen Malaysia RTM di Kuching pada 16 Julai ini. Pengarah Penyiaran Sarawak Nazrul Hakim Muhammad Noh berkata, rancangan tahun ini bakal disuntik nafas baru dengan turut memberi penghargaan serta penilaian terhadap hasil karya lagu yang dipertandingkan. Dalam sidang media di Kuching, Nazrul Hakim menjelaskan ia sedikit berbeza daripada penganjuran sebelum ini yang hanya memberi penekanan terhadap elemen persembahan.
Katanya lagi, pendekatan tersebut adalah selari dengan inisiatif RTM dalam membantu memartabatkan serta mempertingkatkan lagi standard industri muzik bidayah yang berpotensi tinggi untuk bersaing dalam industri hiburan arus perdana. Pada tahun hadapan, standard untuk masuk ke dalam carta ini ditingkatkan. Itu yang menjadi harapan kita dengan tujuan untuk memberi cabaran kepada pencipta dan pekarya menghasilkan lagu-lagu yang lebih menarik dan bukan hanya disampaikan di Sarawak saja. Dalam pada itu, bagi penerbit ACLB George Martin Howell, rancangan tersebut menyaksikan evolusi dalam industri muzik bidayah sejak ia mula diperkenalkan pada tahun 2005. Menurut beliau, industri muzik bidayah kini mempunyai ramai komposer yang lebih berani dalam menghasilkan karya lagu etnik daripada pelbagai genre. Sementara itu, 10 orang finalis solo serta 2 kumpulan pemain muzik akan berentap bagi merebut gelaran juara yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta piala. Naib juara serta tempat ketiga masing-masingnya bakal memenangi hadiah wang tunai RM3,000 dan RM2,000 serta piala. Manakala pemenang vokal terbaik serta lagu paling popular masing-masing bakal menerima hadiah wang tunai RM1,000. Orang ramai dialu-alukan untuk datang memeriahkan ACLB, namun perlu mendapatkan pas masuk memandangkan tempat duduk terhad kepada 300 penonton. Rancangan tersebut juga dapat disaksikan secara langsung di platform Facebook YFM Bidayah dan dikongsikan oleh Facebook RTM Sarawak. Ia juga bakal disiarkan secara rakaman untuk buat pertama kalinya di siaran TV OK. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan.